Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kepada pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam kuliah duha mengenai pelajaran Aqidatun Najin, iaitu pelajaran tauhid. Jadi saya akan sambung semula daripada kitab ini, daripada muka surat 57. Jadi sebagaimana yang lalu dalam 57 itu kita telah mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat yang dikatakan Allah taala itu esa, iaitu sifat wahdaniyah. Yang mana sifat wahdaniyah ini, sebagaimana kata pengarang, iaitu sifat wahdaniyah ialah sifat yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu wahdaniyah. Artinya esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Kerana diambil daripada tafsir musannif itu, makna daripada kata-kata pengarang yang asal, iaitu daripada kitab yang asal. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu ada tiga. Pertama, wahdaniyah pada zat. Kedua, wahdaniyah pada sifat. Dan ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi kita pada minggu yang lalu atau pada pelajaran yang lepas telah menghuraikan tentang wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada zat dan esa Allah Ta'ala pada sifat. Iaitu pada zat Allah Ta'ala esa yang mana esanya tidak ada bandingannya dalam dunia ini. Di mana esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa yang tidak ada persamaannya dengan yang lain, atau tidak ada juga benda keadaan Allah Ta'ala yang esa tadi tidak terangkai ataupun tersusun dengan benda-benda lain. Sebagaimana katakan kita rumah tersusun satu rumah, tapi dalam rumah tersusun atapnya, dindingnya, lantainya dan sebagainya. Itu bukan macam itu Allah Ta'ala. Esa benar-benar esa, itulah zat Allah SWT. Jadi di sini makna menafikan yang Allah Ta'ala berbilang-bilang, berbilang pada yang muttasil, makna zat sendiri. Allah Ta'ala tidak ada komponen-komponen dalam zat Allah Ta'ala. Dan kepada bilangan munfasil yang bercerai, iaitu tidak ada satu benda lain yang menyamai keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Dan sementara menafikan Allah Ta'ala berbilang-bilang pada sifat, iaitu sifat Allah Ta'ala, makna kita tahulah Allah Ta'ala ada sifatnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, sifat-sifat ma'ani. Tapi sifat Allah Ta'ala ini dianggap sebagai satu sifat saja. Artinya kalau kudrat, satu sifat kudrat, tidak ada berbeza-beza sebagaimana manusia. Umpamanya ada kudratnya katakanlah mengangkat barang. Boleh jadi kudratnya mengangkat barang 20 kilo. Ada orang lagi yang kudratnya mengangkat barang 10 kilo saja. Ada lagi misalnya orang yang lebih lemah, boleh hanya mengangkat barang 5 kilo saja. Itu kudrat manusia. Jadi Allah Ta'ala punya kudrat sama saja, tidak ada beza-beza antara satu sama lain, hanya satu se saja. Maknanya tidak ada bilangan, sama ada pada zat pada sifat itu sendiri, atau tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala, mana alam ini yang menyamai sifat Allah Ta'ala tentang kudrat Allah Ta'ala. Misalnya kudratlah, kita ambil kudrat. Jadi makna menafikan kam muttasil kan munfasil. Itulah yang kita huraikan pada minggu yang lepas tentang bahagian pertama dari segi wahdaniyah Allah Ta'ala, iaitu pada zat, dan bahagian kedua iaitu pada sifat. Jadi pada hari ini
kalau kita lihat di muka 38 ialah dan ketiga. Mana bahagian ketiga? Wahdaniyah pada perbuatan. Dan maknanya tiada subut fi'il perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu lain daripada Allah Ta'ala bagi Allah pada perbuatan. Jadi pada perbuatan pun begitu juga, mana tidak ada perbuatan Allah Ta'ala ini berjenis-jenis ataupun berbilang-bilang, dan tidak ada perbuatan yang lain menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala benda yang terjadi adalah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi tak ada apa saja yang kita boleh katakan ini perbuatan lain, itu perbuatan lain, tak ada. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan yang dibuat oleh benda lain. Cuma maknanya benda lain tadi hanya memperolehi perbuatan yang diberikan oleh Allah SWT. So itulah artinya perbuatan manusia berbeza dengan perbuatan haiwan-haiwan. Perbuatan haiwan misalnya berbeza dengan apa yang boleh dibuat oleh haiwan kecil, haiwan besar dan sebagainya. Jadi semuanya berbeza-beza. Tapi bagi Allah Ta'ala perbuatan yang satu, iaitu sabit perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, dan tiada perbuatan lain yang yang menyamai ataupun yang bersekutu, yakni Allah Ta'ala perbuatan lain berkongsi dengan Allah Ta'ala, tidak ada. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam munfasil pada perbuatan, dan iaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Maka tiada ternafi kam muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyah al-af'al jika ditaswirkan, yakni digambarkan dengan bilang-bilang al-af'al, kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Jadi memanglah perbuatan Allah Ta'ala itu banyak, tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu perbuatan yang mana ia tidak ada perkongsian daripada yang lain, orang yang lain, dan tidak ada perbuatan itu dikatakan berbilang-bilang pada perbuatan, walaupun makna perbuatan itu banyak, mana ialah daripada esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ditaswirkan dengan bahawa tiada berbuat suatu perbuatan melainkan bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka iaitu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan, seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan sebab demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang menyertakan dia. Dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat yang memberi bekas pada berbuat taat dan maksiat. Maka segala kam itu, iaitu kam muttasil dan kam munfasil pada zat, dan kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al, demikian lagi kam muttasil pada af'al jika ditaswirkan dengan bahawa ia berbuat suatu, ada orang yang bersekutu akan dia padanya. Sekaliannya itu dinafikan dengan wahdaniyah. Jadi dengan wahdaniyah tadi maknanya Allah Ta'ala esa, ada pada zatnya esa, dan tidak ada yang lain menyamai ataupun bersekutu dengan zat Allah Ta'ala. Itu makna menafikan kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Begitu juga pada sifat. Itu sifat Allah Ta'ala dalam satu sifat itu, walaupun sifat banyaklah sifat-sifat Allah Ta'ala, terutama sekali kita tahu yang itu dalam sifat Tauhid, iaitu sifat ma'ani Allah Ta'ala ada 7. Dalam sifat-sifat ini maknanya satu sifat itu satu saja. Artinya setiap sifat tadi satu, iaitu tidak ada duanya. Dan tidak ada selain Allah Ta'ala bersekutu dengan sifat Allah Ta'ala.
Jadi menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Pada af'al juga, walaupun af'al Allah Ta'ala banyak, tetapi maknanya dari segi satunya, keesaannya, arti perbuatan Allah. Walaupun katakan api. Api itu biasanya boleh membakar. Itu adalah dengan izin Allah SWT. Mana Allah Ta'ala yang menyebabkan api tadi membakar. Bukan api itu sendiri boleh membakar. Kerana kita sudah dengar kisah Nabi Ibrahim dibakar, tak terbakar. Artinya api tidak boleh menjalankan fungsi api. Itu makna kuasa Allah Ta'ala. Kerana membakar itu adalah kuasa Allah Ta'ala, bukan kuasa api. Jadi perbuatan juga ada kam muttasil, menafikan makna wahdaniyat Allah Ta'ala ni, menafikan kam muttasil pada perbuatan dan kam munfasil pada perbuatan, iaitu tidak ada yang lain selain Allah Ta'ala bersekutu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, dan esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Maka hakikatnya itu majhul, yakni tiada dapat kita ketahui akan hakikatnya. Maka kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah Ta'ala, kerana sabda Nabi SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihil fikratu. Artinya, fikirkanlah kamu pada segala yang dijadikan ini, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan makhluk, maka bahwasanya tiada dapat kamu hendak meliputi dengan dia oleh fikir kamu. Jadi keesaan Allah Ta'ala pada perbuatan, pada sifat dan pada zat yang sebenar-benarnya, terutama sekali pada perbuatan, kalau kita nak fikirkan hakikat yang sebenarnya, kita memang tak tahu. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kerana kita ni makhluk, macam mana kita nak tahu segala-galanya pada Tuhan? Cuma Allah Ta'ala memberitahu kita dengan Al-Quran atau dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuk perbuatannya. Tapi sekarang hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala itu bagaimana, itu kita tak tahu. Kita terserah kepada Allah Subhanahu Ta'ala saja yang tahu. Sebagaimana yang dikatakan hadis tadi, kamu hendaklah berfikir pada makhluk. Apa makna berfikir pada kejadian, macam mana datangnya hujan, macam mana datangnya timbulnya matahari, bagaimana berpusing-pusing siang dan malam. Itu semua kamu boleh fikirkan. Kamu boleh fikirkan tentang kejadian makhluk-makhluk, bezanya makhluk manusia dengan haiwan, bezanya haiwan dengan makhluk yang lain antara satu sama lain. Itu semua kamu boleh fikirkan. Dan kamu boleh fikirkan bagaimana keadaan banyak atau sedikit dalam dunia ini, berubah-ubahnya. Semua kamu boleh fikirkan. Itu tentang memikirkan tentang makhluk. Tapi jangan kamu memikirkan tentang khalik. Wala tafakkaru fil khalik. Jangan kamu fikirkan tentang pencipta. Macam mana nak mencipta? Kita tidak tahu yang sebenarnya tentang zat Allah Ta'ala macam mana. Macam mana bentuknya. Semua tak ada bentuk. Kerana bentuk tu adalah dalam fikiran dunia. Fikiran kita kat dunia. Jadi kita fikirkan pada kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan memikirkan kepada yang mencipta. Macamlah katakanlah kita ni semua dijadikan sebagai sebuah kursi, katakan. Sebuah kursi. Jadi kursi ni tadi, macam mana pun kalau dia berfikir, dia tak akan dapat memikirkan tukang kursi. Memikirkan yang membuat kursi. Dia tak boleh fikir. Kerana kejadian dia sebagai kursi. Macam mana dia nak memikirkan yang membuat kursi? Dia tak boleh fikir. Tak boleh fikir macam mana bentuknya, macam mana nak menggambarkan tukang kursi tadi. Kerana dia kursi. Begitulah juga yang lain-lain. Sebuah kereta misalnya. Kalau kita tanya kereta tadi, katakanlah kereta tadi boleh cakap. Engkau tahu tak siapa yang buat kereta tadi? Macam mana rupanya? Dia pun tak boleh cakap. Kereta dibuat manusia, kereta dicipta oleh manusia dan sebagainya. Itulah maknanya. Sebab itulah makna Rasulullah larang kita memikirkan tentang
Tuhan itu sendiri, tapi kita boleh berfikirkan tentang kejadian yang Allah Ta'ala cipta. Kerana pemikiran kita tidak akan meniputi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sebenarnya sifat-sifat itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu sebenarnya ialah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Jadi kita tidak boleh mengetahuinya dengan hakikatnya. Dalam satu hadis yang lain, kalau tak salah saya teringat, iaitu mana tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fatahliku, lebih kurang begitulah. Maka maknanya jangan hendaklah kamu berfikir tentang kejadian atau makhluk, dan jangan berfikir kepada yang menciptakan, iaitu Allah Ta'ala. Kalau kamu buat, kamu akan binasa. Mana tidak akan bawa ke mana-mana. Kamu akan kehilangan punca macam mana nak memikirkan Tuhan. Kerana yang kamu fikirkan ialah fikirkan kejadian yang Allah Ta'ala cipta. Kata setengah arifin, Maha suci Tuhan kita yang ada ain, ilmu kita itu jahil kita dengan dia, dan ain jahil kita itulah dinamakan mengetahui kita dengan dia. Jadi kata orang arifin, kalau nak mengetahui Allah SWT, kita ketahuilah bahawasanya kita memang jahil untuk mengetahui Allah Ta'ala, atau sebenar-benarnya memang kita jahil untuk mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah juga hakikat sifatnya dan hakikat perbuatannya adalah kita jahil. Dan benda yang jahil itulah yang dinamakan bahawasanya kita mengetahui dia. Mana bila kita tahu yang kita ni jahil untuk mengetahui Allah Ta'ala, itulah dia. Makna yang dikatakan kita dinamakan kita mengetahui akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kesudahan mengetahui kita akan dia itu hingga sampai kepada tiada didapat akan hakikat zatnya, dan tiada dapat hakikat zat itu dinamakan mengetahui. Jadi pengetahuan kita kepada dia ialah mengetahui tentang hakikat yang kita tidak dapat mengetahui zatnya. Jadi bila kita mengetahui yang kita tidak mengetahui, makna itulah makna kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kamu nak fikir Allah Ta'ala, makna tak ada dalam fikiran kamu. Tak ada benda yang kita boleh gambarkan, tak ada benda yang kita boleh fikirkan, kerana pemikiran kita ini adalah terkurung ataupun tertakluk kepada fikiran selain Allah Ta'ala, makna di dunia. Dan apabila tiada dapat kita ketahui akan setengah daripada makhluknya dengan mudah, maka betapa kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Artinya, dan tiadalah mengetahui akan tentera Tuhanmu itu, wahai Muhammad, melainkan ia Allah jua. Surah Al-Muddathir ayat 31. Jadi kalau kita dengan diri kita sendiri dan juga makhluk-makhluk lain, kita lihat, kita nak cari hakikatnya sendiri kita tak tahu, apalagi nak mengetahui Tuhan, apalagi nak mengetahui yang mencipta. Sedangkan hakikat makhluk sendiri kita tidak boleh mengetahui dengan hakikatnya 100%. Apalagi maknanya nak mengetahui penciptanya, iaitu Allah SWT. Seperti penyakit yang kita tak nampak, misalnya kuman yang kita tak nampak. Kita tahu yang ada kuman. Kalau tak ada kuman, tak ada sakit, tak boleh penyakit. Tapi maknanya kita sendiri tak tahu hakikat kuman itu, hakikat penyakit itu. Iaitu makna macam mana kita jaga dan sebagainya. Penyakit itu tetap datang kerana manusia sendiri sudah ditetapkan, dan makhluk juga sudah ditetapkan. Bentuk-bentuknya, umur-umurnya semua sudah tertulis atau sudah termaktub dalam azali. Jadi kita tak tahu. Cuba tanyalah siapa-siapa berapa beratkah banyaknya
darah yang ada dalam diri kamu? Tak tahu. Berapa banyak sel-sel ataupun yang dalam diri manusia? Pun tak tahu. Berapa banyak nafas yang telah manusia lepaskan? Tak dapat terkira. Walaupun boleh barangkali dikira daripada awal dia lahir, boleh dikira berapa detik hatinya, tetapi maknanya pendeknya tak dapat mengira lah, kerana setiap hari berjalan begitulah seterusnya. Dan berapa lama lagi nafas kita akan berhenti pun tak boleh ketahui. Itu semua hakikat makhluk sendiri kita tak mengetahui, apalagi nak mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya, Allah Taala itu esa. Bila dikatakan Allah Taala esa, maknanya menafikan Allah Taala ada bilangan. Sama ada zatnya juga esa, tidak ada bilangan, sifatnya juga esa, tidak ada bilangan, dan perbuatan juga esa, tidak ada bilangan. Maknanya satu, semuanya satu. Tapi hakikat yang sebenar macam mana? Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada muka 59 sampai yang seterusnya, yang mana akan kita nyatakan pada minggu hadapan, insyaAllah. Salam hormat daripada saya dan seterusnya daripada Masjid Darul Makmur, iaitu pengurusinya, ustaz-ustaznya, guru-gurunya dan pegawai-pegawai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.